tengah hari ini kita akan tadabbur surah berkenaan dengan Ramadan. Kan kita akan masuk bulan Ramadan. Dan satu perkara yang paling besar dan penting yang tak boleh dipisahkan daripada bulan Ramadan. Kalau sebut Ramadan, kena ada satu lagi bulan lengkap, iaitu apa dia? Raya ke berbuka? Apa dia? Lailatul Qadar. Tak ada yang lebih besar daripada Lailatul Qadar. Puasa apa dia? Yalah, Ramadan tu puasa lah. Bila sebut puasa atau Ramadan, dia tak boleh pisah. Mesti ada satu lagi. Bukan. Dan bulan dalam Islam ni semua asalnya sama. Tapi Allah lebihkan Ramadan sebab apa? Sebab Al-Quran. Ingat berbuka je. Sebab tu Nabi kata puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat besok. Puasa dan Quran. Puasa akan berkata kepada Tuhan di hari akhirat besok. Disebut dalam hadis, wahai Tuhan, kata puasa kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku telah menghalang si fulan daripada makan, daripada minum dan daripada syahwat. Dia tak makan, dia tak minum dan tak ikut nafsu syahwat kerana puasa, kerana aku. Maka berilah syafaat pada aku untuk menolongnya di akhirat besok. Kemudian kata pula Al-Quran berkata, wahai Tuhan, aku telah menghalang si fulan daripada tidur malam. Dia buat apa di bulan Ramadan? Tak. Quran berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku telah menghalang si fulan daripada tidur. Sebab apa? Sebab dia baca akulah, dia baca Al-Quran. Dia baca, dia tadabbur Al-Quran di waktu malam. Kalau tidur pun sikit je. Maka berilah syafaat pada aku, kata Quran, untuk aku membantunya di akhirat besok. Maka Allah makbulkan, Allah beri syafaat melalui Al-Quran dan puasa kepada orang, satu orang puasa, yang kedua orang yang banyak baca dan tadabbur Al-Quran di waktu malam. Beza baca Quran waktu malam dengan siang? Beza tak? Apa beza dia? Apa dia? Tak tidur? Yalah, baca Quran malam memang tak tidur, tapi apa beza? Beza baca Quran siang dengan malam. Apa dia? Malam pasal lampu. Pandai. Berapa dah umur? 76. Apa jawapannya? Baca malam lebih khusyuk, lebih fokus, lebih ikhlas. Sebab apa? Ramai orang tidur waktu sunyi, tak ada gangguan, jadi kita lebih fokus. Berbeza dengan baca waktu siang. Waktu siang gangguan banyak, kemudian tujuan target pula nak khatam, akhirnya tak faham. Betul kan? Okey. Jadi kita nak tadabbur surah pendek je. Sebab tu Quran, kelebihan Al-Quran, ada Allah bagi surah panjang, ada Allah bagi surah pendek. Kenapa? Sebab Allah tahu ada orang tak mampu nak hafal surah panjang. Kalau semua surah panjang, nanya tak kita? Nanyalah. Mungkin ada orang tak solat. Sebab apa? Tak boleh nak baca surah Baqarah. Maka Allah bagi surah-surah pendek supaya mereka boleh hafal dan baca dalam solat. Jadi antara surah pendeknya ialah surah Al-Qadr. Jadi kita nak cerita pasal puasa ni, berapa lama lagi nak puasa? Sebulan? Jadi sesuai tak bincang sekarang? Sedangkan puasa sebulan lagi. Awal sangat ke dah terlewat?
Awal sangat ke dia terlewat? Ha? Okey lah, lewat pun tak, awal pun tak. Kita tahu tak salafus salih, orang-orang dahulu yang soleh, mereka sangat gembira menghadapi Ramadan. Mereka sangat gembira menghadapi dan menyambut Ramadan, sehingga mereka berdoa supaya Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Berapa lama? 6 bulan sebelum Ramadan. Teruja seronok nak sambut Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah berdoa dan bersedia dari segi fizikal dan mental. Kemudian lepas Ramadan pula berdoa lagi 6 bulan. Doa apa pula? Supaya Allah terima puasa mereka di bulan Ramadan yang lepas. Jadi 6 bulan cukup 12 bulan kan? Jadi orang-orang dahulu sangat seronok nak menghadapi Ramadan. 6 bulan dah bersedia. Kita ada sebulan lagi kan? Ada sebulan lagi. Dah bersedia ke belum? Bersedia nak puasa ke sedia nak raya? Cakap betul aku. Baju raya dah tempah. Baju raya belum. Oh, pakai yang tahun lepas. Saya nak tanya betul, ikhlas ikhlas, jawab ikhlas. Seronok tak nak masuk Ramadan sebulan lagi? Seronok? Betul? Apa tanda seronok? Ha? Ini kebetulan saya pilih surah ni je. Apa dah? Okey, buat persiapan awal. Apa persiapan awal? Puasa. Puasa apa? Puasa sunat lagi? Baca Quran dah lama dah. Ini persiapan yang baru. Salat malam. Lagi? Saya nak tanya, benda yang paling mahal, lebih mahal daripada emas dan lebih mahal daripada dunia di bulan Ramadan, apa dia? Lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya yang ada di bulan Ramadan, apa dia? Pengampunan. Okey, dah bersedia untuk diampun Allah? Dah bersedia? Dah bertobat dah? Ada dosa baru lagi? Antara yang paling mahal di bulan Ramadan ialah Lailatul Qadar. Sebab itulah Lailatul Qadar benda yang paling mahal. Maka sebab tu saya tanya, apa tanda kita seronok? Apa tanda kita bersedia untuk Ramadan? Saya nak tanya, ada tak di kalangan semua pelajar ni bersedia untuk berlomba mendapat Lailatul Qadar? Ada? Okey. Apa persediaan dia? Setiap malam kita jangan tinggal. Setiap malam. 10 malam terakhir. Macam biasalah dengan 10 malam awal. Sama je. Sama je. Lama sikit. Sikit je. Kita tahu tak apa Nabi buat bila masuk 10 akhir Ramadan? Apa dah? Intikaf kan? Intikaf tu lama sikit ke lama? Jadi orang macam Nabi bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi buat persiapan apa? Nabi terus tinggal rumah dan Nabi terus duduk dalam masjid. Dan bila Nabi keluar? Bila Nabi keluar? Pagi raya. Okey, ada tak persiapan nak iktikaf di masjid 10 akhir Ramadan? Tak ada kan? Siapa angkat tangan? Dia ada pilih dah masjid mana dia nak iktikaf. Ada tak ada? Mana tak gembira lah tu. Okey, siapa yang dah buat pilihan pilih masjid untuk iktikaf? Tak ada. Sekarang siapa dah ada pilihan sekarang, raya ni nak balik kampung siapa? Angkat tangan.
Tak ada kampung kan? Yang tak ada pilihan tu sebab kampung dah tak ada. Boleh faham? Sebab tu orang-orang dahulu dia seronok nak menghadapi Ramadan, kemuncaknya apa? Lailatul Qadar. Sebab itulah bila masuk 10 akhir mereka masuk dalam masjid tak keluar-keluar. Kenapa? Ada harta yang paling mahal di 10 akhir Ramadan. Dan cara mereka mencari, cara mereka mendapatkan Lailatul Qadar ialah duduk di masjid tak keluar. Kita belum buat kan? Betul? Belum kan? Belum ke dah? Siapa yang pernah iktikaf masuk malam ke-21 duduk masjid tak balik-balik rumah sampai malam raya baru balik? Siapa pernah? Angkat tangan. Tak pernah. Cuba tengok IC umur berapa dah sekarang. Oh, tak pernah ha? Off and on ada. Tak, on off tak ada. Nabi tak pernah iktikaf on off. Nabi bila masuk malam 21, Nabi tak keluar sampai malam raya ataupun pagi raya. Sebab apa ni? Sebab nak dapat benda mahal, nak dapat benda terbaik, kena korban pun pengorbanan yang besar. Tinggal rumah, tinggal anak isteri, tinggal cita dunia, tinggal segala kemudahan. Tapi kita belum adakan. Sebab apa? Sebab cinta rumah masih tebal kan? Betul? Macam mana nak dapat Lailatul Qadar ni? Kalau ada penghalang cinta dunia, cinta rumah, cinta anak, cinta isteri. Bolehkah? Muslimat boleh tak? Boleh apa ni? Iktikaf. Isteri Nabi pun iktikaf. Kita isteri siapa je? Bukan Nabi pun suami kita. Okey? Kita tengok. Lalunya kita sudah malam terakhir pergi ke masjid atau buat malam. Yalah, itu biasa. Pergi masjid 10 akhir ya. Pergi masjid salat tarawih, betul balik. Sama dengan awal Ramadan, tak ada beza. Tak ada beza. Kita kena bezakan 10 akhir dengan 10 awal. 10 awal tak ada Lailatul Qadar. 10 tengah tak ada. 10 akhir ada, takkanlah sama. Betul tak? Mana boleh sama? Okey Haji. Sakit belakang ke duduk masjid? Duduk dalam kubur lagi sakit, lagi lama tu. Sebelum malam terakhir itu kita pergi masjid sembahyang yang ada. Untuk apa Lailatul Qadar? Tak. Sunnah Nabi, Lailatul Qadar kita boleh dapat di mana-mana, di rumah pun boleh. Tapi belum tentu dapat. Allah nak tengok setakat mana kesungguhan kita mencari, memburu Lailatul Qadar. Dan cara terbaik mencari Lailatul Qadar ialah yang Nabi buat. Sebab tu Nabi mula daripada diwajibkan puasa Ramadan lebih kurang 10 kali ataupun 10 tahun Nabi beriktikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Nabi tak pernah tinggal. Bukan setahun lebih kurang 9 tahun ataupun 10 tahun. Nabi masuk rumah tak keluar. Sampai Nabi nak sikat rambut pun, rumah Nabi sebelah masjid kan? Rumah Nabi sebelah masjid. Bila nak sikat rambut, Nabi ulur kepala je. Aisyah sikat rambut daripada dalam. Boleh je Nabi nak masuk rumah. Tak. Sebab nak bagi masa sepenuhnya kepada Allah untuk dapat benda yang paling mahal. Boleh? Okey? Kita tadabbur surah ni. Surah ni surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Makkiyah apa makna? Bukan. Berapa kali dah saya tanya? Kenapa jawapan sama je? Turun sebelum hijrah, bukan di Mekah. Kadang-kadang Makkiyah turun di luar Mekah, kadang-kadang Madaniyah turun di luar Madinah, tapi selepas hijrah. Okey? Ayat pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, kami anzalnahu,
Kami telah menurunkannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya ni apa dia? Al-Quran ni. Allah membahasakan dirinya kami. Kami ni menunjukkan seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Kalau bahasa Melayu kami seorang ke ramai? Ramai. Tapi dalam bahasa Arab, nahnu ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, menunjukkan at-ta'zim. Ta'zim ni menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Dia seorang je, tapi sebab dia hebat, dia besar, maka diguna perkataan kami, bukan aku. Jadi Allah nak bagi tahu yang menurut Al-Quran adalah Tuhan yang maha besar dan maha hebat. Okey, Allah turunkan Al-Quran bila? Fi Lailatul Qadri. Pada Lailah malam Al-Qadri. Malam pemilihan. Al-Qadar apa makna? Al-Qadar ada dua makna. Al-Qadru ada dua makna. Satu, Asy-Syarafu, iaitu kemuliaan. Yang kedua, Al-Hukmu Wat-Taqdir. Hukum dan takdir. Okey. Jadi malam tu dipanggil malam Al-Qadar. Makna dia mulia. Apa maksud mulia? Apa maksud mulia? Malam ni semua sama, kan? Ada 365 malam. Asalnya semua sama. Tapi Allah lebihkan malam ni dibanding dengan malam-malam yang lain. Sebab apa? Sebab diturunkan apa? Al-Quran. Jadi Quran tu mulia tak? Jadi yang menjadikan malam tu mulia sebab Al-Quran. Boleh faham? Sama juga bulan. Bulan semuanya sama. Rajab, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, semua sama di sisi Allah. Tapi dalam semua bulan, Allah jadikan bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bulan tu turun Al-Quran. Kalau malam, malam Al-Qadar. Kalau bulan, Ramadan. Okey? Mekah dengan Malaysia sama je. Mekah dengan Mesir sama. Tapi Mekah akhirnya menjadi mulia sebab apa? Sebab tempat tu turun Al-Quran. Apa maksud tu? Semua yang ada kaitan dengan Al-Quran dia akan jadi mulia. Orang Arab jahiliah dulu hina tak? Hina, sembah patung, sembelih anak, bunuh anak hidup-hidup, hina. Tapi akhirnya orang Arab Mekah menjadi manusia yang paling mulia. Apa sebab? Sebab apa? Sebab mereka faham dan beramal dengan Al-Quran. Sehingga dikatakan nak tengok akhlak Nabi dan sahabat, tengok Al-Quran sama. Jadi apa saja kaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Sekarang bangsa Arab mulia tak dibanding dengan bangsa Arab di zaman Nabi? Mulia ke tak? Tak. Sebab apa tak? Sebab mereka telah meninggalkan Al-Quran. Okey, bangsa Melayu pula. Kita Melayu kan? Ada India sini. Melayu kan? Okey, bangsa Melayu sekarang mulia ke tak? Hinakan sebab apa? Sebab tak ikut
Ada kaitan tak Melayu hina sebab orang Cina sebab orang India? Ada kaitan tak? Tak ada. Melayu hina sebab tak beramal dengan Al-Quran. Arab hina sebab tak beramal dengan Al-Quran. Okey? Jadi malam ni dipanggil malam yang mulia sebab ada Al-Quran. Yang kedua, malam ni Al-Qadar bermaksud Al-Hukmu, hukum dan takdir. Apa makna hukum? Hukum, undang-undang, peraturan. Kenapa malam tu dipanggil malam hukum? Sebab malam tu turun Al-Quran. Dalam Al-Quran penuh tak dengan hukum-hukum. Semua Al-Quran adalah hukum. Buat ni, tinggal ni. Buat ni, jangan buat ni. Betul? Jadi malam tu diturunkan hukum. Dan malam tu juga at-takdir. Malam Al-Qadar juga ditetapkan takdir. Takdir, qadar. Qadar apa ni? Rezeki seseorang, ajal seseorang, nasib celaka ataupun bahagia seseorang. Sebab tu kata Abdullah bin Abbas, malam Al-Qadar, malam Allah menetapkan rezeki, ajal seseorang selepas dalam tempoh setahun. Allah dah tetap tak rezeki seseorang masa dalam perut ibu? Dah tetap kan? Tapi itu untuk berapa lama tu? Apa dia? Untuk sampai matilah. Bila kandungan umur 4 bulan, Allah tiup roh, kemudian Allah dah tetapkan ajal dia, rezeki dia kan, untuk tempoh sampai dia matilah. Kalau umur 70 ditetapkan rezekinya 70 tahun. Bila habis rezeki, matilah dia kan. Tapi malam Al-Qadar, Allah tetapkan ajal dan rezeki untuk tempoh berapa lama? 1 tahun. Boleh? Buka surah Al-Furqan. Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu. Kan? Betul kan? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Muka surat berapa? Jumpa tak? Hmm? 466 496. Okey. Muka surat 496. Surah Ad-Dukhan. Surah nombor berapa? Saya tak hafal lah. Surah 44. Surah 44 ayat 3 dan 4, muka surat 496. Nak apa lagi? Ayat nama dia Ad-Dukhan. Ayat 3 dan 4. Ulang suara. Surah Ad-Dukhan, nombor surah 44, ayat 3 dan 4, muka surat 496. Okey. Cuba tengok. Inna, cuba sama-sama terjemah. Inna, sesungguhnya kami. Bila na panjang ada kami. Anzalnahu, kami telah turunkannya fi lailatin, pada malam mubarakah, penuh dengan keberkatan. Malam apa ni?
Malam ni Al-Qadar. Ya. Jadi ayat ni menghuraikan apa makna qadar, iaitu makna dia juga penuh dengan kebaikan yang banyak. Kita dah belajar sebelum ni. Barakah apa makna? Siapa ingat? Barakah. Kebaikan yang banyak dan berterusan. Ni, malam penuh dengan kebaikan yang banyak dan berterusan. Apa kebaikan yang banyak? Apa kebaikan yang banyak pada malam Al-Qadar? Beribadat satu malam, kebaikannya 1000 bulan. Okey? Kemudian inna kunna, sesungguhnya kami adalah munzirin, memberi. Subhanallah. Kami turun Quran pada malam keberkatan, dan kami adalah sebagai pemberi peringatan. Kami ni siapa? Apa peringatan yang Allah nak bagi? Melalui apa dia? Melalui apa dia? Inilah Quran ni. Kami turun Al-Quran untuk memberi peringatan. Jadi dalam Quran ada peringatan, mana kena baca. Kenapa manusia perlu pada peringatan? Sebab manusia selalu, siapa cakap? Okey, manusia selalu lupa kan? Okey. Manusia selalu lupa, sebab tu perlu pada peringatan. Okey. Manusia lupa berapa kali sebulan? Manusia lupa berapa kali sebulan? Abang lupa sekali sebulan ke apa? Ke sekali seminggu? Setiap hari? Kalau tua lagi, mana setiap hari lah. Setiap hari. Dalam setiap hari itu office hour ke? Lupa 8 hingga 5 je. Ataupun sepanjang masa? Sepanjang masa kan? Jadi okey, logiknya kalau lupa sepanjang masa, peringatan pun kena. Jadi masuk akal tak? Lupa setiap hari sepanjang masa, tapi baca Quran sekali seminggu. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Jadi kalau lupa selalu, baca Quran pun kena. Sebab Quran adalah munzirin. Boleh faham? Jadi siapa yang lupa tiap hari, dia baca Quran sekali seminggu, tak memberi apa-apa makna. Okey? Sebab itulah Syekh Saleh Fauzan, dia kata apa? Quran ni bagi orang beriman, yang terbaiknya dia khatam sebulan sekali. Yang terbaik dia khatam sebulan sekali. Sebab apa? Bila khatam sebulan sekali, dia akan baca setiap hari, maka dia akan dapat peringatan setiap hari. Sebulan sekali khatam. Kalau tak boleh sebulan sekali, 10 hari khatam sekali. Kalau tak boleh 10 hari khatam sekali, dalam 1 minggu khatam sekali. Dan yang paling baik 3 hari khatam sekali. Cantik. Dia akan jadi orang ni asyaraf. Malam tu menjadi mulia sebab Al-Quran. Dia pun akan menjadi orang yang mulia kalau selalu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Boleh kah? Boleh? Boleh apa ni? Khatam sebulan sekali? Tarik balik. Okey. Kemudian fiha sambung. Surah Ad-Dukhan tadi. Fiha, dalam dalam apa ni? Dalam Quran tu yufraku yufraku pada malam tu yufraku. Apa makna yufraku? Dijelaskan. Betul dia panggil furqan penjelasan. Dijelaskan kullu amrin, setiap urusan, hakim yang penuh hikmah. Urusan apa ni? Ini yang kata Ibn Abbas. Dijelaskan satu, ajal. Yang kedua, rezeki. Ni kullu amri ni. Dijelaskan pada malam Al-Qadar, ajal, rezeki. Untuk tempoh setahun.
Jadi mulai malam tu sampai setahun akan datang. Dia panggil kalau masa dalam perut belanjawan seumur hidup. Tapi malam Al-Qadar belanjawan tahunan, bajet tahunan. Okey? Boleh ke? Boleh. Ini surah apa ni? Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Nombor surah 44, muka surah 496. Okey, habis malam Al-Qadar. Jadi kami turun Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ada dua maksud tadi. Satu kemuliaan, yang kedua hukum ataupun takdir. Kemudian ayat kedua, wa ma adraka, dan apa yang kamu tahu. Apa itu malam Al-Qadar. Hebatnya malam Al-Qadar, sampai satu surah ni cerita malam tu je. Dan Allah sampai tanya soalan. Allah tanya soalan bukan nak suruh kita jawab, sebab kita tak tahu. Tujuan tanya soalan ni apa dah? Allah tanya ni, apa kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Apa tujuan soalan? Macam saya baru balik daripada Kemboja kan. Saya pergi tempat satu kampung, daripada Phnom Penh naik kereta 7 jam. Lepas tu masuk kampung pula, jalan tak ada tar, berdebu 45 minit. Saya pun tanya, kamu tahu tak tentang kampung ni? Saya bukan nak jawapan, tapi soalan tu saya nak bagi tahu. Yang saya nak bagi tahu benda yang besar, benda yang kita tak terfikir pun. Ni sama. Allah tanya soalan, bukan nak jawapan daripada kita, tapi Allah nak supaya kita fokus. Yang aku nak bagi tahu ni satu benda yang besar. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Maka Allah pun jawab, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik, min, dari, alf, 1000. Alf ni dah jadi bahasa Melayu, cuma dia sebut lain sikit. Alaf baru. Pernah dengar alaf baru? Alaf baru. Apa maksud alaf baru? Alaf ni dalam mana tempoh 1000 kan? Dia sebenar alaf daripada perkataan alfun. Asal dia alfun. Tapi orang Melayu tak sebut. Kat tengah ni tak ada bahasa Melayu mati. Dia tak boleh baca alfun, maka dia bariskan alaf. Orang Melayu kan suka ubah. Jadi pada malam itu lebih baik daripada 1000. Okey, 1000 bulan ni berapa tahun? 80? Mana ada? Tak sampai lah. Cuba kira balik. 84? 83 plus yang bukan 84. Dah lupa matematik. 83 tahun kata. Jadi malam tu satu malam, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Ada satu riwayat mengatakan Bani Israel ni dia berjihad berperang selama 1000 bulan, 83 tahun. Jadi Bani Israel nak pahala berjihad 83 tahun. Dia kena buat apa? Dia kena berperang selama 83 tahun. Kalilah 365 hari kali 83, baru dapat pahala 83 tahun. Itu Bani Israel.
Tapi umat Nabi Muhammad nak pahala beribadat 83 tahun, tak perlu 83 tahun. Hanya perlu satu malam je. Sayangnya Allah, rahmatnya Allah pada umat Nabi Muhammad. Kamu nak dapat pahala 83 tahun macam Bani Israel, tak mungkin lah. Betul tak? Sebab umur pun kadang-kadang tak sampai. Betul tak? Kalau sampai pun, kalau sampai umur 83 tahun, boleh tak ibadat kita semuanya 83 tahun? Tak boleh. Sebab kita mula beribadat umur berapa? Mula solat, mula puasa umur berapa? 12 tu puasa, solat belum lagi tu. Kan anak-anak kita puasa dulu, solat lepas masuk sekolah. Katalah mula solat umur 15 tahun kan. Ini solat tak betul, tak cukup lagi ni. Yang betul-betul sempurna, solat 5 waktu, awal waktu sempurna, ketika umur berapa? Lepas kahwin. Masya Allah. Kahwin umur berapa? 30. Okey, 30 tahun kan, baru salat cukup. Muju kahwin. Kalau tak kahwin tak cukup lagi lah. Okey, 30 baru salat cukup. Belum tentu diterima. Betul tak? Belum tentu khusyuk dan diterima. Tapi tak apalah, kita kata 30 diterimakan. Jadi kalau umur 83, tolak 30 berapa? 53 tahun. Kalau kita mula solat umur 30 dan ibadat kita diterima, kita baru dapat pahala 53 tahun. Tapi nak dapat pahala 53 tahun, kalau solat betul dan diterima, nak dapat ni kena buat 53 tahun. Betul? Tapi Allah kata, kamu ni kadang-kadang 53 tahun, kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang rasa-rasa macam tak cukup, tak layak masuk syurga. Jadi aku nak bagi peluang juga. Aku nak bagi bukan 53 tahun, aku nak bagi 83 tahun. Dan tak perlu beribadat selama 83 tahun. Hanya kamu perlu rebut satu malam je, Lailatul Qadar. Cuba bayangkan kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, 83 tahun. Kalau 2 malam 166. Kalau 3 kali Lailatul Qadar 249. Kalau 4 kali 32 tahun. Kalau 10 kali Lailatul Qadar kita dapat 830 tahun. Ya Allah, pahala solat, pahala puasa, pahala macam-macam ibadat selama 83 tahun, tapi hanya perlu cari beribadat di 10 malam sahaja. Ni, sebab itulah ramai orang yang minta panjang umur. Yang minta panjang umur ni apa tujuan? Saya nak tanya, yang minta panjang umur ni apa tujuan? Sebab nak beribadat ke sebab nak hidup lama kat dunia? Betul ke? Betul? Haji dalam masjid ni. Kalau betul, saya nak tanya, kalau betul kita minta doa, minta panjang umur untuk beribadat, kan? Katalah Allah bagi panjang umur 10 tahun, kita beribadat 10 tahun, dapat 10 tahun je. Betul tak? Tapi yang ni umur tak panjang, tapi kita dapat Lailatul Qadar. Panjang tak pahala ibadat kita? Kalau betul kita nak panjang umur sebab nak beribadat, kejarlah malam Lailatul Qadar. Kejarlah malam Lailatul Qadar. Jangan minta panjang umur. Sebab apa?
Yang dikira bukan umur panjang, yang dikira amalan. Buktinya apa? Tengok, satu malam je, bukan 50 tahun pun. Hanya satu malam kamu beribadat, kamu dapat ibadat 830 tahun kalau dapat 10 malam. Yang dikira bukan umur panjang, yang dikira kualiti ibadat, walaupun sekejap. Sebab itu tengok orang yang bunuh 100 orang kan, dia ahli syurga tak? Panjang tak umur dia lepas dia bertobat? Panjang tak umur dia? Pendek je, tapi dia masuk tak syurga? Dari mana, apa syarat dia melayakkan dia masuk syurga? Dia umur tak panjang, lepas bertobat mati terus. Apa yang melayakkan dia masuk syurga? Kualiti amalan, kualiti amalan. Betul-betul ikhlas, betul-betul bertaubat nasuha. Mungkin 10 minit je lepas dia bertaubat, dia berjalan, tengah jalan mati kan. Ya Allah, umur terpendek tapi cukup syarat masuk syurga. Jadi kejarlah malam ni. Malam ni ya. Boleh? Dan cara nak mengejarnya, buatlah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri pun rasa malu. Nabi ni sebenarnya Nabi perlu tak kejar ni malam Al-Qadar? Nabi tak perlu kan? Tak perlu, sebab Nabi dah memang ahli syurga, masuk yang pertama masuk syurga, yang paling tinggi masuk syurga. Nabi tak perlu semua ni. Tapi kenapa Nabi yang paling tamak untuk dapat Lailatul Qadar? Kenapa? Sebab apa? Apa dah? Subhanallah. Sebab Nabi kenal Tuhan, Nabi kenal nikmat. Ini nikmat yang mahal Allah nak bagi. Kenapa aku nak lepaskan? Itulah syukur pada nikmat. Allah nak bagi satu malam 83 tahun. Siapa tak berebut memang tak cerdik. Saya bagi contoh lah. Saya kata ada dalam tong 10 tong ni, salah satu tong ni ada duit 1 juta. Siapa cari 10 tong ni dia akan dapat 1 juta cash. Berebut tak? Berebut kan? Kalau ada orang buat tak tahu je, nak kata apa? Apa dia? Stupid. Bodoh kan? Dia bekerja pagi petang pagi sampai malam, muda sampai ketua, tak dapat simpan 1 juta. Tiba-tiba ditawarkan, kamu rebut dalam salah satu tong ni 1 juta. Betul-betul ada, tapi dia buat bodoh. Memang bodoh betul. Memang bodoh betul. Kita ni salat belum tentu diterima pagi, petang, siang, malam daripada dulu sampai sekarang. Pergi umrah belum tentu diterima, pergi haji belum tentu diterima, sedekah tak ada jaminan diterima. Tiba-tiba Allah kata aku nak bagi peluang. Ini bukan 1 juta, bukan 1 juta ni. Amalan soleh 83 tahun semua betul dan semua diterima. Dia buat tak tahu je. Bodoh tak? Bodoh. Sebab tu orang paling cerdik ialah Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat tak pernah melepas peluang untuk berebut malam ni, dan caranya mereka berlomba pergi di masjid dan berintikaf. Di Malaysia budaya intikaf dulu tak ada, tapi sekarang dah ada lah, cuma tak meluas. Dia tak banyak masjid lah. Macam masjid ni ada tak intikaf? Tak ada. Tak maksud saya intikaf masuk tak keluar, bukan on off. Yang pergi solat tarawih balik, itu bukan intikaf, itu solat tarawih. Intikaf ni dia masuk tak keluar, kecuali pergi tandas, makan pun masjid sediakan. Masjid ni belum ada. Yang ada masjid UAE. Saya pernah intikaf di masjid UAE. Duduk situ je lah. Ada yang pergi dengan keluarga, dan masjid Bukit Jelutong, tapi orang tak ramai. Dan tahun lepas saya intikaf di Surau Al-Munawwarah dekat Shah Alam. Saya masuk malam 21, tak keluar, tak balik rumah. Balik-balik malam raya. Ramai.
Kawan-kawan ada dekat 20 orang lah. Kalau masjid ni tak ada, boleh join saya di surah Al-Mawaddah session 13. Semua disediakan, makan, sahur, apa lagi, more, semua ada. Jangan risau. Dan dibenarkan bawa telefon untuk mesej isteri. Tak ada masalah. Seronok. Sebab apa? Ni, antara sebab orang tak nak berintikaf sebab apa? Dia tak nampak kelebihan besar ni. Kalau dia tahu kelebihan sangat-sangat besar ni, dunia tu, rumah, anak isteri, dia akan tinggal dengan mudah. Tak bawa isteri. Ha? Bawa isteri. Nak bawa isteri pun boleh. Kalau isteri tak mengacau. Tapi yang terbaiknya kalau isteri tu masih ada anak lah, jangan bawa lah, dia saja. Isteri pun jangan dok bergantung pada suami. Bagilah peluang suami. Suami kita pun dah bukan muda lagi pun, bagilah pula dia dapat pahala ni kan. Abang ni amalan umur abang 70 tahun, amalan diterima belum tentu. Pergilah iktikaf, dapat ni satu malam. Saya jaga anak, tak ada masalah. Jangan risau. Abang pergi iktikaf, semoga malam ni Ramadan ni malam Ramadan terakhir. Abang dapat pahala beribadat 83 tahun. Campurlah 70 campur 83. Panjang umur tak? Panjang umur. Ini panjang umur yang sebenar. Bukan minta panjang umur kat dunia, tapi amalan tak ada. Boleh Dan kita buat intikaf di surau tu, kita tadabbur Al-Quran pagi kemudian malam. Habis biasa 10 malam tu habis satu surah. Kita pernah tadabbur surah Ar-Rum, habis 10 akhir Ramadan. Surah Fussilat, ada 2-3 surah lagi ya. Jadi bukan duduk sajalah sambil tadabbur. Bukankah iktikaf itu dalam masjid? Surah dikira masjid. Ini surah yang buat Jumaat. Okey? Jadi malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa lagi berlaku? Tanazzalu, turun. Al-malaikah, para waruh, roh Jibril. Okey, tengok bila sebut malaikat, masuk tak Jibril? Bila sebut malaikat, dah masuk tak Jibril? Kalau dah masuk, kenapa sebut lagi roh? Sebenarnya maksudnya Allah nak bagi tahu, dalam banyak-banyak malaikat yang paling mulia, yang nombor 1, yang paling hebat, Jibril. Jadi malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Kita tahu kan malaikat yang turunkan rezeki apa dia? Mikail kan? Mikail. Yang tiup sangkakala? Israfil. Yang cabut nyawa? Israel ke malakul maut? Samalah. Tapi Israel ni dapat daripada mana ni? Siapa bagi nama tu? Mana ada Israel dalam Quran? Ayat apa ni? Tak ada. Israel tak ada dalam Quran. Yang ada Mikail, Jibril. Jadi malaikat maut yang cabut nyawa orang panggil Israel, tapi tidak ada dalam Quran dan tidak ada daripada hadis. Ada sebahagian kata itu Israiliyat, tapi Quran sebut malaikat maut, bukan nama. Dalam surah apa? Surah apa ni? Itulah yang Allah sebut tak tahu, yang Allah tak sebut pula tahu. Kul yatawaffakum malakul maut. Ingat surah apa ni? Kul, katalah wahai Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kamu
malakul maut. Surah Sajadah. Biasa dengar surah Sajadah pagi Jumaat tu. Baca, dengar imam baca. Oh, tak dengar malakul maut ke dia ada sebut Israel? Dalam Al-Quran Allah kata yang akan mewafatkan kamu malakul maut. Ini ayat Quran. Kalau nama dia Israel, Allah sebutlah nama kan. Jadi sebaik-baik kita sebut apa? Malakul maut je, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Sajadah. Surah Sajadah. Ayat saya tak ingat lah, 10 ke 11. Surah 32. Cuba buka, ada tak? Surah Sajadah. Ayat 11. Ayat 11. Okey. Jadi malaikat yang turun rezeki Mikail, malaikat yang tiup sangkakala Israfil, malaikat yang cabut nyawa malakul maut, malaikat yang turun Al-Quran. Okey, dalam banyak-banyak malaikat apa yang paling penting? Jibril. Jibril lah, ataupun nama dia roh. Kenapa dinamakan roh? Dia badan kita ada roh kan? Kalau roh keluar, apa jadi? Matilah. Jadi begitu juga dalam badan kita ada seketul hati. Kalau hati ni tidak ada Al-Quran, maka hati itu akan mati. Quran adalah roh kepada hati. Sebab tu malaikat Jibril dia panggil roh, sebab dia membawa sesuatu yang menghidupkan hati manusia. Boleh faham? Jadi mana lebih penting, malaikat yang bagi rezeki ke malaikat yang bawa Al-Quran? Bawa Al-Quran, betul. Tapi banyak kali makan ke banyak baca Quran? Mulut kita cakap lain kan. Jibril lagi penting, tapi bila Jibril turun Quran sekali seminggu je baca. Makan 3 kali sehari. Okey. Turun pada malam itu malaikat. Ini nak begitu malam tu mulia. Sebab apa? Semua malaikat turun. Mula-mula tingkat lapis langit yang ketujuh. Kita tak tahu, wallah alam, mungkin berjuta bara malaikat turun. Lepas tu malaikat di langit yang ke-6 turun. Lepas tu malaikat di langit ke-5, seterusnya sampai langit pertama turun. Berapa ramai? Wallahu alam. Sebab itulah ulama mengatakan bila malaikat turun, tanda apa tu? Malam tu adalah malam penuh kebaikan. Sebab kalau kejahatan, malaikat tak akan turun. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, malaikat tak akan masuk rumah yang ada malaikat tak akan masuk rumah yang ada patung ataupun anjing, gambar. Dalam hadis tu malaikat tak akan masuk rumah yang ada gambar. Gambar tu ulama berbeza pendapat, ada kata patung. Jadi ada mengatakan termasuk semua gambar makhluk yang bernyawa yang dipamerkan dalam rumah, malaikat tak masuk. Jadi saya nasihatkan, kalau boleh gambar-gambar tu, gambar kita ke, gambar binatang ke, simpanlah, jangan tampal, jangan pamerkan. Sebab takut malaikat rahmat tak masuk. Rugi tak kalau malaikat tak masuk? Lagi pula ada faedah tak pamerkan gambar? Ada faedah? Ada keberkatan tak pamer gambar? Ada faedah ke tak? Tak ada faedah, tapi ada pamer tak? Dia tak ada faedah, pamer buat apa? Ego? Nak ego kat siapa? Rumah kita sendiri. Kita ego pada diri kita sendiri. Orang tengok, orang tak angkat pun gambar kita. Tambah-tambah tengok gambar muda, tengok orang tua.
Jadi kita syok sendiri, inilah gambar saya masa muda. Makna sekarang tak cantik dah tu. Boleh faham? Sebab tu Nabi pernah salat, masa solat di rumah Nabi ternampak kain lansir yang ada corak warna kan, dan gambar tu, kain tu mengganggu solat Nabi. Nabi perintah pada Aisyah turunkan. Jadi apa saja yang mengganggu solat jangan kita pamerkan. TV ke, gambar ke, boleh ya? Jadi gambar anak terima ijazah, tak payah pamer, simpan je. Kejut-kejut subuh tak bangun, geram tak? Lepas tu tengok gambar, tenang je hati. Jadi saya nasihatkan, ada gambar-gambar tu kalau boleh jangan pamerkan. Okey, jadi malam tu semua malaikat turun. Fiha, padanya, pada malam tu. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin, dengan membawa dari setiap urusan. Urusan apa ni? Ingat tak surah tadi? Surah apa tadi? Dukhan. Allah kata apa? Pada malam tu dijelaskan. Pada malam tu diturunkan Al-Quran yang penuh keberkatan. Kemudian dijelaskan semua urusan. Urusan apa? Hukum akam, ajal, rezeki. Inilah untuk tempoh setahun. Kemudian Allah kata salamun, malam itu sejahtera. Apa maksud sejahtera? Apa maksud sejahtera? Ada ulama mengatakan malam tu tak akan berlaku benda yang tak baik. Rompakan ke, orang curi ke, maksiat, bagi orang beriman lah tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab itu malaikat turun malam tu, semua orang buat baik bagi orang beriman. Dan kalau orang beriman, malam tu ibadat dia menjadi lebih khusyuk, lebih tenang. Kalau dia menangis malam tu, itu antara tanda lah dia akan dapat Lailatul Qadar. Jadi malam tu sejahtera, selamat. Tapi kena ingat, asas kepada selamat apa dia? Asas kepada keselamatan diri kita, keluarga kita dan semua. Apa dia asasnya? Asasnya ialah bila kita beriman dengan Al-Quran yang diturunkan malam tu. Sebab tu Islam tu nama apa? Islam. Apa makna Islam? Sejahtera. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Aslim taslam. Nabi kata apa? Aslim, serahlah diri kamu pada Islam, ikut je ajaran Al-Quran, hasilnya taslam, kamu selamat. Jadi selamat asasnya ikut ajaran Al-Quran. Aslim taslam, serah diri pada hukum hakam Islam, taslam, kamu selamat. Okey, malam tu selamat sampai bila? Iya, malam tu selamat hatta sehingga matlak ni terbit. Tulu'il fajri. Fajar mana? Waktu subuh. Jadi malam Al-Qadar bila bermula? Malam bermula bila masuk maghrib dan bila berakhir? Subuh. Jadi panjang tak malam Al-Qadar? Panjang. Maka sebab itulah, sebab malam tu malam yang paling mulia, malam tu penuh dengan salam, sejahtera, maka jangan buang masa. Jangan buang masa malam tu dengan bersembang kosong, dengan lepak kedai mamak. Jangan. Mana boleh malam tu ni malaikat ramai datang. Kalau saya bagi tahu ada 100 orang ulama besar akan datang di masjid ni, patut tak kita pergi duduk bersembang kedai mamak?
Tak. Itu baru ulama. Ini malaikat. Malaikat suci bersih, tak ada dosa. Dan bukan 10 orang, bukan 1000 orang, bukan 1 juta, semua turun. Adakah patut kamu duduk kat rumah buat kuih? Dia tukar kain lansir. Nilai kamu kain lansir je. Puasa pun apa nak? Malam nak Allah nak bagi Lailatul Qadar, tukar kain lansir. Boleh? Okey, malam Al-Qadar ni bila ni? 10 akhir. Cuma ada satu hadis Nabi kata taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Al-Qadar pada malam witir, malam ganjil, di 10 akhir Ramadan. Makna malam apa tu? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi berapa malam je? Daripada 10 malam jadi 5. Nak ringkas lagi? Ada satu hadis Nabi kata malam 27. Tapi pendapat paling kuat, malam Al-Qadar sentiasa bertukar. Kadang-kadang tahun lepas malam 25, tahun ni malam 29, tahun depan pula malam. Sebab apa Allah rahsiakan malam tu? Allah jadikan terbuka di 10 malam akhir. Sebab apa? Apa hikmah? Satu, Allah nak uji kita. Betul tak kamu nak Lailatul Qadar? Kalau betul, aku nak tengok setakat mana kamu usaha. Iaitu aku bagi 10 malam. Kalau betul kamu nak, cari 10 malam ni. Satu, hikmah dia. Yang kedua, Allah nak kita sentiasa mendapat pahala yang banyak bila beribadat di 10 malam. Beza tak beribadat 1 malam dengan 10? Kalau Allah kata malam Al-Qadar 27, kita beribadat malam ke berapa? 1 malam ke 10 malam? Jadi rugi tak? Jadi Allah tak nak kita rugi beribadat 1 malam je. Allah nak kita beribadat 10 malam. Maka Allah rahsiakan bila malam Al-Qadar. Okey? Jadi walaupun nak Ramadan 10 sebulan lagi dan nak 10 akhir lagi lambat, tapi sebenarnya tak lambat. Buatlah persiapan sekarang. Susunlah jadual. 10 akhir jangan kacau. Jangan ada program lain. Nak beli lansir ke, nak ambil baju tempahan ke, nak buat kuih raya ke, nak tempah lemang, jangan, tinggal. Cukuplah lemang berpuluh tahun. Sekarang Lailatul Qadar pula. Cukuplah perancangan nak balik kampung, cukup dah. Kampung dah balik, macam itulah juga Lailatul Qadar tak dapat juga. Jadi pastikan Ramadan kali ini kita pulun betul-betul dapat Lailatul Qadar. Semoga kalau ibadat kita yang lepas tak diterima, yang malam ini Al-Qadar 83 tahun dapat cover semua, InsyaAllah. Ada soalan? Ya? Ya, memang tak. Hadis Nabi kata, hadis sahih, carilah malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan. Hadis sahih, kena yakin. Dan siapa yang semua orang akan dapat tak? Bukan semua. Yang cukup syarat je. Siapa yang cukup syarat ni? Dia nak dapat Lailatul Qadar, benda yang mulia, benda yang suci. Dia pun kena suci. Dia kena bertobat daripada semua dosa-dosa, termasuklah dosa cinta dunia. Sebab itulah bukan senang orang nak iktikaf di masjid ni. Makna kalau dia tak boleh duduk masjid, hati dia masih ada cinta dunia. Susah nak tinggal rumah, susah nak tinggal keluarga. Mana agak-agak sukar untuk dapat Lailatul Qadar. Semoga Allah beri Lailatul Qadar kita untuk tahun ini. Dia waktu malam dia tak sama satu dunia ni, Ustaz. Siang ke arah malam kan. Dia malaikat tu di mana? Dunia terluas. Mana nak pergi? Kalau kita Malam di Malaysia tak sama dengan malam di Mekah. Ya. Maksud saya kan. Malaikat turun ni, kalau turun ni buka kan. Sana malam. Tak ada siang ni macam mana? Ni nak malaikat ke nak malam Al-Qadar? Dia bila kita nak fikir benda yang
Akal kita tak boleh berfikir apa dah. Di Malaysia malam, di Mekah siang. Lepas tu macam mana kita dapat Lailatul Qadar? Kita dapat sini. Jadi orang Mekah siang, dia tak dapat. Itu bukan urusan kita. Pandai-pandai, itu urusan Allah. Allah suruh Nabi kata apa? Cari malam Lailatul Qadar di mana? Di tempat kamu. Jangan tengok Mekah malam dia pun iktikaf, tapi tengah hari. Tak, malam di waktu kamu. Sama kita nak raya. Kita raya ikut time siapa? Kita lah. Ya. Ya? Tahun ke akhir hayat tadi dia dan Jibril alaihissalam. Hanya itu Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Namun dia tak ada rusak Al-Quran. Jadi alhamdulillah Indonesia banyak sedikit ada people tak ada rusak Al-Quran. Okey. Kalau seorang tu tak dapat kadar sepenuhnya, kurang-kurangnya dia duduk daripada maghrib sampai Isya sampai 1 jam dia dapat sikit kan? Tak. Ada soalan. Dia Nabi bila masuk bulan Ramadan, Jibril turun dan Nabi dan Jibril membaca Al-Quran bertadarus. Tapi berbeza, Nabi bertadarus dengan Jibril, dengan kita bertadarus dengan kawan kita. Nabi tadarus dalam keadaan Nabi faham, Nabi beramal dengan ajaran Al-Quran. Okeylah. Tapi kita tadarus sama-sama kawan kita, sama-sama tak faham, sama-sama nak khatam. Jadi sangat berbeza. Kan? Satu. Yang kedua, kita nak dapat Lailatul Qadar bukan mesti dok solat saja. Kadang-kadang kita zikir, kita baca Quran, kebetulan malam tu Lailatul Qadar, dapatlah tu. Bahkan dengar, ulama kata kalau kita solat Isya, lepas tu kita solat tarawih dan dalam keadaan kita bertaubat, kebetulan malam tu Lailatul Qadar, dah dapat dah. Walaupun kita tak berjaga malam sampai subuh. Sebab malam Al-Qadar bukan lepas Isya, dia bermula Maghrib. Boleh faham? Tapi syarat yang paling penting pada Nabi kata man qama Lailatul Qadri, siapa mendirikan ibadat pada malam Al-Qadar, diampunkan semua dosa dia. Apa ibadat apa? Umum. Kadang-kadang berzikir, kadang-kadang bermuzakarah, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang solat. Kebetulan malam tu Al-Qadar, dia dapat dah, insya-Allah. Kadang-kadang ulama kata dia dapat tapi dia tak tahu. Pergi akhirat baru dia tahu dia dapat. Maka sebab tu bila kita dapat, jangan cerita. Kalau jenis cerita, tak dapat. Saya dapat Lailatul Qadar, tak dapat lah tu. Tak dapat lah tu. Apa dia? Nabi ada sebut tanda, tapi tanda ni besokkan. Nabi kata besok, kalau malam ni Al-Qadar, besok cuaca terang, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Tapi jangan tunggu tanda tu sebab dah terlepas. Okey? Cuma ulama kata tanda tu kadang-kadang ada dalam diri kita. Bila kita beribadat, rasa tenang, rasa khusyuk, rasa hilang mengantuk. Seronok je dapat baca Quran, nak baca lagi, nak solat lagi. Tanda tu kadang-kadang ada dalam diri kita. Dan kadang-kadang tak rasa apa-apa. Sebab Nabi kata apa? Yang dapat Lailatul Qadar ialah yang mendirikan malam. Nabi tak kata yang mendirikan malam dan ada rasa tanda. Nabi tak kata. Faham tak? Kalau Nabi kata rasa tanda, tension dia. Tanya, ada tanda tak? Aku tanda lain lah. Akhirnya dia fokus pada tanda je, semua tak dapat. Yang lagi teruk apa dah? Masyarakat kita kata malam Al-Qadar anjing tak menyalak, itu lagi mengaruh. Lepas tu pokok pula tunduk. Dia tunggu je pokok tunduk. Tak tunduk-tunduk, tengok dah raya dah. Itu tak betul. Okey, cukup ah. Orang perempuan yang uzur, sebab tu nak Lailatul Qadar tak mesti duduk di masjid. Cuma duduk di masjid itu sunnah Nabi, itu dapat ibadat khas dan lebih baik. Tapi kalau perempuan yang uzur,
dia mungkin tak dapat Lailatul Qadar? Dapat. Nabi kata nak dapat Lailatul Qadar bukan mesti bersih, bukan mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi wajib bersih hati daripada syirik, kufur, cinta dunia, dengki, dendam, suka mengata orang, sombong. Kalau hati bersih, insya-Allah dapat, walaupun dia uzur. Tapi jangan pula uzur dak tengah buat kuih bangkit kan. Semoga dapatlah Lailatul Qadar malam ni. Okey, cukup lah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.